Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, apa khabar saudara dan saudari semua? Hari ini merupakan hari ke-7 setelah kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di 7 buah negeri, PKP bersyarat di 5 buah negeri lain dan PKP pemulihan selebihnya. Sejak pelaksanaan PKP tersebut, statistik harian kes positif COVID-19 masih tinggi. Walaupun bagaimanapun, jumlah kes sembuh juga turut tinggi, lebih daripada 75% daripada keseluruhan kes. Alhamdulillah. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan atas pengorbanan yang anda curahkan. Memandangkan kedudukan wabak di negara kita masih membimbangkan, saya berharap kita dapat terus istiqamah dalam kawalan kendiri dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sememangnya dengan pelaksanaan PKP, aktiviti ekonomi harian akan terjejas, terutama sekali perniagaan dan perusahaan kecil tempatan. Namun berbeza dengan pelaksanaan PKP yang terdahulu, pada kali ini kita membenarkan lebih banyak aktiviti ekonomi untuk terus beroperasi, khususnya di 5 sektor ekonomi perlu, iaitu penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Langkah ini memastikan kelancaran perbekalan keperluan asas harian, perdagangan antarabangsa dan rantaian bekalan pada industri, infrastruktur kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan tidak terjejas. Rakyat Malaysia yang dikasihi, semenjak bermulanya penularan wabak COVID-19 awal tahun lepas, kerajaan telah melaksanakan 4 pakej ransangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit atau lebih 20% daripada KDNK negara bagi membantu rakyat dan perniagaan dan juga melindungi ekonomi kita. Pakej-pakej ransangan ekonomi ini telah melibatkan 55 bilion ringgit suntikan fiskal oleh kerajaan. Alhamdulillah, melalui pemantauan oleh agensi laksana di bawah Kementerian Keuangan, saya telah dimaklumkan bahawa usaha pelaksanaan oleh 53 kementerian dan agensi-agensi kerajaan telah memastikan lebih 20 juta rakyat dan 2.4 juta perniagaan menerima manfaat langsung daripada pakej-pakej ransangan ekonomi ini. Turut menyokong usaha pemulihan ekonomi adalah Belanjawan 2021 yang diumumkan pada 6 November yang lepas. Belanjawan ini menyediakan peruntukan terbesar dalam sejarah negara, iaitu sebanyak 322.5 bilion ringgit. Setiap minggu saya menegaskan kepada rakan-rakan Menteri Kabinet supaya segala inisiatif ini mestilah dilaksanakan dengan segera. Tiada masa untuk bertangguh. Manfaat ini perlu disalurkan kepada kumpulan sasar dengan kadar segera. Kerajaan telah berkali-kali membuktikan bahawa kita tidak akan berkompromi di dalam memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi kita. Maka sukacitalah saya ingin umumkan pada hari ini sebuah lagi pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia
atau secara ringkasnya PERMAI, PERMAI, PERMAI yang bernilai sebanyak 15 bilion ringgit. Secara amnya, pakej bantuan PERMAI ini menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Sebanyak 22 inisiatif akan dilaksanakan di bawah PERMAI yang berteraskan kepada 3 matlamat utama, iaitu pertama, memerangi wabak COVID-19, kedua, memelihara kebajikan rakyat, dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Di bawah matlamat pertama untuk memerangi wabak COVID-19, kerajaan telah menyediakan dana tambahan sebanyak 1 bilion ringgit, merangkumi hampir 800 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Penyediaan peruntukan ini menumpukan kepada bekalan antaranya tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Sukacita saya mengumumkan bahawa perancangan program vaksinasi kita adalah on track. Kerajaan telah menandatangani 3 perjanjian dengan syarikat pengeluar vaksin dan dijangka menerima bekalan vaksin yang pertama pada penghujung bulan Februari nanti. Melalui jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 yang telah ditubuhkan, kerajaan akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini. Bagi penetapan mereka yang akan menerima vaksin ini kelak, dalam sedikit masa lagi, garis panduan dan kaedah penentuan bagi individu yang perlu mengambil vaksin ini akan dihebahkan. Realistiknya, program vaksinasi ini dijangka berjalan secara berperingkat sehinggalah tempoh keseluruhannya selama 12 bulan. Ini bermakna kumpulan pertama yang dijangka menerima vaksin ini adalah pada awal Mac dan dapat meliputi lebih daripada 80% atau hampir 27 juta penduduk Malaysia menjelang suku pertama tahun 2022. Saya juga ingin berkongsi bahawa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan, menentukan kemaslahatan komuniti bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19, seramai 8,000 petugas kesihatan tambahan untuk Kementerian Kesihatan telah diluluskan pada tahun lepas. Mengambil kira situasi semasa, kerajaan akan menambah lebih daripada 3,500 anggota kesihatan yang mula bertugas pada hujung bulan ini dengan peruntukan tambahan 150 juta ringgit. Ini terdiri daripada penolong pegawai perubatan, paramedik, juruteknologi, makmal dan jururawat. Saya memberikan jaminan sekiranya terdapat keperluan akan datang dan bagi menggerakkan program imunisasi kelak, kerajaan bersedia untuk menambah pengambilan baru. Seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, pemberian one-off sebanyak RM500 pada semua petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan RM300 kepada petugas Barisan Hadapan yang lain akan mula dibayar dalam suku tahun pertama tahun ini.
Manakala bayaran bulanan sedia ada yang diterima sebanyak RM600 oleh petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan RM200 oleh petugas Barisan Hadapan yang lain akan tetap diteruskan sehingga wabak COVID-19 ini berakhir. Untuk meneruskan semangat kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam memerangi wabak COVID-19, hospital swasta telah bersetuju untuk menerima dan merawat kedua-dua pesakit COVID-19 dan juga bukan COVID-19 bagi meringankan tekanan pada sistem kesihatan awam. Kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta bagi tujuan ini. Saya juga memahami kerisauan rakyat mengenai jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing, terutamanya mereka yang bekerja di tapak pembinaan dan kilang. Dengan itu, SOP bagi pembinaan bangunan semasa PKP mensyaratkan syarikat menyediakan penginapan lengkap dan menghadkan pekerjanya ke tapak pembinaan. Selaras itu, majikan disarankan untuk memperketatkan amalan SOP, menambah baik penginapan dan kawalan pergerakan pekerja asing serta meningkatkan saringan bagi menyokong usaha membendung penularan COVID-19. Selain itu, Perkeso juga turut terlibat dalam pelaksanaan program ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing yang berdaftar. Kos saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perkeso di zon-zon merah bagi mengenal pasti kluster COVID-19 di tempat kerja. Dari 1 Disember 2020 hingga 17 Januari 2021, bilangan pekerja asing yang telah menjalani ujian saringan adalah seramai 160,982 orang. Seterusnya, untuk menyokong lebih banyak individu membuat ujian saringan pengesanan COVID-19 secara bersendirian, skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh yang telah dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000 seperti diumumkan pada Belanjawan 2021 kini diperluaskan untuk meliputi bayaran ujian pengesanan COVID-19. Matlamat kedua pakej bantuan permai ialah meneruskan usaha bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat berikutan pelaksanaan PKP, terutamanya golongan mudah terjejas dan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Di bawah pakej Kita Prihatin yang diperkenalkan kosong akan dipercepatkan, iaitu mulai 21 hari bulan Januari. Sejumlah 11.1 juta penerima akan mendapat bayaran sebanyak RM2.38 bilion. Bagi bantuan prihatin rakyat atau BPR pula, bayaran fasa pertama akan melibatkan lebih daripada 8 juta penerima. Golongan isi rumah berdapatan sehingga RM5,000 sebulan akan menerima RM300, dan bagi kategori bujang berpendapatan sehingga RM2,000 sebulan pula, mereka akan menerima RM150. Di bawah Belanjawan 2021, kerajaan telah meningkatkan kadar bantuan kebajikan bulanan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berkuat kuasa mulai bulan Januari 2021. Bantuan kebajikan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion dan akan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. JKM juga akan segera melaksanakan program bakul makanan yang merangkumi barang makanan keperluan bernilai RM100
bagi setiap isi rumah yang layak dengan jumlah peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Selain itu, bagi memastikan kebajikan kumpulan rentan terus terpelihara, kerajaan akan memperuntukkan 25 juta ringgit di bawah program GLC Disaster Relief Network sebagai geran padanan bersama syarikat berkaitan kerajaan bagi inisiatif sosial. Ini termasuklah pemberian bantuan komuniti, termasuk masyarakat warga emas, gelandangan, OKU dan mangsa banjir. Sebagai tanda penghargaan pada usaha murni rakyat yang ingin bersama-sama menyalurkan sumbangan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif dalam bentuk potongan cukai kepada penderma yang menyumbang wang tunai ataupun barangan serta membantu rakyat yang terkesan dengan wabak tersebut. Penyumbang tersebut layak mereka. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, saya ingin menekankan bahawa bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman akan terus disediakan. Moratorium termasuk lanjutan moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman akan ditawarkan oleh bank-bank seperti yang diumumkan sebelum ini. Bagi negeri-negeri yang dilanda banjir, 15 buah bank juga telah pun menawarkan moratorium bayaran balik pinjaman. Setakat ini lebih 1.3 juta peminjam telah memohon dan menerima bantuan pembayaran dengan kadar kelulusan sebanyak PKS. Dan ini membuktikan bahawa rakyat tidak perlu bimbang untuk menghubungi bank jika mereka memerlukan fleksibiliti pembayaran. Bagi peminjam yang menghadapi kesukaran berurusan dengan bank mereka, Bank Negara Malaysia serta Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK bersedia untuk membantu dan memberikan khidmat nasihat kepada anda melalui telefon ataupun secara dalam talian. Untuk makluman semua, kemudahan iSinar telah dibuka pada semua ahli KWSP yang terjejas pendapatan akibat COVID-19 bermula 21 Disember yang lepas. Setakat 13 Januari, lebih 3 juta permohonan telah diluluskan dengan jumlah 24 bilion ringgit akan disalurkan pada tahun ini. Bagi menambah baik kemudahan iSinar, terutamanya bagi mereka yang menghadapi pelbagai cabaran akibat PKP serta bencana banjir, kerajaan telah dimaklumkan bahawa KWSP akan membuat pembayaran pendahuluan sehingga RM1,000 bagi permohonan kemudahan iSinar kategori 2. Proses pembayaran pendahuluan iSinar kategori 2 juga dipermudahkan kerana ahli hanya perlu mengisytiharkan secara kendiri bahawa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menghantar dokumen sokongan secara dalam talian. Kerajaan juga telah meminta KWSP memudahkan proses pembayaran pendahuluan ini yang akan dibuat mulai 26 Januari dan maklumat lanjut akan diumumkan oleh KWSP dalam masa terdekat. Kerajaan juga telah melihat bahawa pelbagai insentif dan pelepasan cukai telah berjaya merangsang ekonomi di dalam beberapa sektor. Dan selaras dengan keperluan norma baru yang banyak bergantung pada penggunaan alat digital, suka saya berkongsi bahawa pelepasan cukai khas hingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet yang telah berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan setahun lagi sehingga 31 Disember 2021.
Industri telekomunikasi bersedia untuk memberikan bantuan dalam tempoh PKP ini dan pemberian data 1 gigabit secara percuma telah diberi pada orang ramai untuk melayari laman web termasuklah untuk tujuan pendidikan. Kemudahan yang bernilai 500 juta ringgit ini telah bermula pada 1 Januari 2021 dan akan dilanjutkan sehingga April 2021. Selain itu, pakej langganan khas untuk pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dan STPM akan diperluaskan kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Pakej ini juga akan disediakan sehingga hujung April 2021. Dan kerajaan berharap kedua-dua usaha industri telekomunikasi tersebut akan dapat meringankan beban pengguna. Bagi merancakkan semula jualan kenderaan penumpang yang terjejas akibat daripada wabak COVID-19 sebagai sebahagian daripada inisiatif pakej penjana, kerajaan telah mengumumkan pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang jenis pemasangan tempatan dan import siap sehingga 31 Disember 2020. Kerajaan telah mengumumkan pelanjutan pengecualian ini sehingga 30 Jun 2021. Saya berharap langkah ini akan terus memacu momentum perkembangan sektor otomotif. Bagi peminjam PT-PTN pula yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir, mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PT-PTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang dikasihi, bagi matlamat ketiga iaitu menyokong kelangsungan perniagaan, kerajaan memahami sepanjang tempoh PKP semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran, termasuk kesukaran dalam menguruskan aliran tunai, perbelanjaan utiliti dan sewa premis. Sehubungan itu, kerajaan akan berusaha untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh sektor perniagaan menerusi beberapa langkah. Kerajaan mendapat maklum balas antara inisiatif yang telah disambut baik oleh pekerja dan majikan adalah program subsidi upah. Sukacita kerajaan mengumumkan program subsidi upah 3.0 di bawah Perkeso akan ditambah baik, di mana semua majikan yang beroperasi dalam PKP layak untuk memohon tanpa mengira sektornya. Dan untuk tempoh 1 bulan, majikan yang layak akan menerima subsidi upah berjumlah RM600 bagi setiap pekerja mereka yang bergaji kurang daripada RM4,000. Dan selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Inisiatif ini melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion yang dianggar akan memanfaatkan 250,000 majikan yang menggaji lebih daripada 2.6 juta pekerja. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dalam tempoh pelaksanaan PKP, kerajaan bersetuju untuk melonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP Prihatin. Pekerja yang tidak memenuhi caruman minimum ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan keuangan SIP Prihatin sebanyak 30% daripada gaji mereka selama 3 bulan. Kerajaan menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan dalam penghantaran barangan dan makanan semasa tempoh kawalan pergerakan.
Dan sumbangan itu sejumlah 24 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi membiayai caruman penuh mereka ini di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Setakat ini hampir 32,000 permohonan daripada delivery riders telah diterima untuk perlindungan skim berkenaan. Semasa Belanjawan 2021, kerajaan telah pun mengumumkan bantuan kewangan sebanyak RM1,000 melalui Geran Khas Prihatin Tambahan ataupun JKP Tambahan yang diberikan pada peniaga dan penjaja di Sabah. Sehubungan itu, sukacita ingin saya maklumkan bahawa kerajaan akan memperluaskan bantuan JKP tambahan ini kepada 500,000 PKS di 7 negeri PKP dengan bayaran RM1,000, manakala 300,000 PKS di negeri yang lain akan menerima RM500. Perluasan inisiatif JKP tambahan ini atau JKP Permai melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM650 juta. Namun demikian, sekiranya terdapat negeri-negeri yang berubah menjadi zon merah dan diisytiharkan PKP, kerajaan sedia membantu dengan menyalurkan bantuan tambahan kepada PKS di negeri tersebut dengan serta-merta. Bagi meringankan beban khususnya pemandu teksi dan bas, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan kewangan one-off sebanyak RM500 kepada 14,000 pemandu pelancong serta 118,000 pemandu teksi, bas sekolah, bas persiaran, kereta sewa dan e-hailing dengan peruntukan tambahan sebanyak RM66 juta. Selain itu, kerajaan kini memberikan layanan pengecualian duty excise dan cukai jualan bagi tujuan pindah milik, pelupusan dan kegunaan persediaan teksi dengan syarat kenderaan dimiliki selama 7 tahun. Sukacita dimaklumkan bahawa syarat ini dilonggarkan kepada 5 tahun mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Bagi membantu aliran tunai perusahaan mikro dan PKS, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan skim-skim mikrokredit seperti mana yang pernah diumumkan sebelum ini. Sejumlah RM1 bilion kemudahan mikrokredit disediakan bagi merangkumi pinjaman mudah berjumlah RM390 juta oleh Bank Simpanan Nasional, RM350 juta oleh Agrobank dan RM295 juta oleh Tekun. Bagi terus menyokong golongan usahawan dan perniagaan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian ataupun platform e-dagang, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia Online dengan jumlah peruntukan RM300 juta. Melalui kempen tersebut, usahawan mikro akan mendapat bimbingan perniagaan dan pembeli akan menikmati penjimatan melalui jual beli secara dalam talian. Di bawah penjana, kerajaan telah mengumumkan skim jaminan prihatin dana jamin atau SJPD yang berjumlah RM50 bilion bagi menyokong sektor swasta untuk terus berkembang dan merancakkan ekonomi negara. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan pertamanya meningkatkan pembiayaan maksimum daripada RM500 juta kepada RM1 bilion. Keduanya ialah memperluaskan skop pembiayaan kepada pembelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun, dan ketiganya membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan mereka adalah sekurang-kurangnya 75%.
Kerajaan berharap agar penambahbaikan SJPD ini akan dapat menjana pertumbuhan sektor swasta dan juga mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelaburan. Saudara sekalian, bagi peminjam MARA akan meneruskan program MARA Prihatin Peace of Mind 2.0, di mana peminjam boleh memohon untuk membuat penjadualan semula bayaran balik kemudahan pinjaman pelajaran MARA atau moratorium pinjaman sehingga 31 Mac 2021. Sebagai tambahan, usahawan MARA yang terkesan akibat COVID-19, PKP dan bencana banjir boleh membuat program penjadualan semula pembiayaan perniagaan MARA. Selain itu, bagi penyewaan premis perniagaan, MARA telah bersetuju untuk memberikan diskaun 30% bagi tempoh 6 bulan mulai November 2020 hingga April 2021. Saya juga menyarankan lebih banyak agensi dan syarikat untuk turut menawarkan penjadualan semula pinjaman dan diskaun sewa premis perniagaan ini. Bagi mengurangkan bebanan PKS, kerajaan telah memberikan potongan cukai khas kepada syarikat yang memberi pengurangan sewa premis perniagaan sekurang-kurangnya 30% mulai 1 April 2020 sehingga 31 Mac 2021. Berdasarkan pada keadaan ekonomi semasa, potongan khas ini akan diperluaskan untuk meliputi pengurangan sewaan yang diberi kepada syarikat bukan PKS. Tempoh potongan khas ini juga akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021. Selain itu, pembangunan sumber manusia berhad akan mengecualikan levi majikan bagi syarikat yang tidak dapat beroperasi semasa tempoh PKP dan PKPB. Selanjutnya, kerajaan juga bersetuju untuk memberikan diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% bagi tempoh Januari hingga Mac 2021 kepada 6 sektor perniagaan di seluruh negara. Ini meliputi pengendali hotel, taman tema, pusat konvensyen, pusat beli belah, pejabat syarikat penerbangan, tempatan serta agensi pengembaraan dan pelancongan. Di samping itu, ribat elektrik diberikan kepada semua pengguna TNB, domestik dan bukan domestik, pada kadar 2 sen setiap kilowatt per jam, iaitu bersamaan penurunan bil elektrik sehingga 9% bagi tempoh 6 bulan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Syarikat jaminan pinjaman perniagaan akan memperkenalkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi. Di bawah skim ini, 50% jaminan ke atas pinjaman akan disediakan bagi bas terpilih seperti bas persiaran dan teksi daripada syarikat sewa beli dan pajakan. Dengan itu, pengusaha bas dan teksi dapat menstruktur semula pinjaman mereka serta menikmati moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah. Jaminan sebanyak 1 bilion ringgit akan disediakan untuk tujuan ini. Pada tahun lepas, Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 2020 atau Akta 829 telah digubal untuk membantu individu dan perniagaan yang terkesan daripada aspek ekonomi akibat wabak ini. Akta tersebut telah pun berkuat kuasa mulai 23 Oktober 2020. Tempoh kuat kuasa ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual telah tamat pada 31 Disember 2020. Justru melihat pada situasi semasa dan selaras dengan pengumuman PKP, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa ketidakupayaan
untuk melaksanakan obligasi kontraktual kepada 31 Mac 2021. Ini meliputi perjanjian sewa beli ataupun kontrak pajakan dan kontrak jualan kredit untuk memanfaatkan golongan yang terjejas seperti golongan B40, M40 dan perusahaan mikro kerana gagal memenuhi obligasi kontraktif dan bantuan yang telah tersedia. Saudara-saudari bolehlah melayari portal manfaat belanjawan 2021 mulai hari ini di alamat http://belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat. Sebelum ini kita telah menyaksikan kesan pelaksanaan PKP ke atas pertumbuhan ekonomi di mana KDNK suku tahun kedua 2020 mencatat kemerosotan yang sangat ketara dan kadar pengangguran juga telah meningkat. Alhamdulillah, dengan pelaksanaan pakej-pakej rancangan ekonomi, kita berjaya mencapai kadar penguncupan KDNK yang lebih kecil, iaitu daripada 17.1% kepada 2.7%. Dan penurunan kadar pengangguran daripada 5.1% kepada 4.7% daripada suku kedua kepada suku ketiga 2020. Kerajaan tidak menjangkakan impak yang sama seperti suku kedua 2020 akan dialami dengan pelaksanaan PKP pada kali ini, memandangkan lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Oleh itu, impak PKP semasa ke atas ekonomi masih terkawal. Pertumbuhan akan terus disokong oleh sektor ekspor yang memberangsangkan dengan pemulihan perdagangan dunia. Pakej rancangan ekonomi belanjawan 2021 dan pakej bantuan permai juga akan terus merancakkan penggunaan. Seterusnya, projek dan program yang berimpak tinggi dan mempunyai kesan pengganda yang besar akan terus memacu momentum pemulihan ekonomi. Kerajaan juga sedar pelaksanaan PKP yang disusuli dengan proklamasi darurat yang berkuat kuasa di negara ini mulai 11 Januari hingga 1 Ogos 2021 mungkin menimbulkan sedikit kegusaran dalam kalangan masyarakat serta komuniti perniagaan. Ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa pengisytiharan darurat ini semata-mata bertujuan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 yang kini menjadi ancaman terbesar terhadap pembangunan sosioekonomi negara kita. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan impak daripada langkah tersebut ke atas persekitaran ekonomi negara adalah terkawal. Malah kita telah melihat bahawa sejak 11 Januari 2021, pasaran modal seperti Bursa Malaysia dan pasaran bond kekal stabil dan teratur. Bagi membiayai masa dan melalui perbelanjaan yang lebih berhemat, kerajaan juga akan memastikan segala program yang diumumkan akan dilaksanakan dengan cepat dan lancar. Saudara-saudari yang dikasihi, dalam masa kita menghadapi wabak COVID-19, negara kita juga diuji dengan bencana banjir. Di kesempatan ini, Patik amat menjunjung kasih di atas keprihatinan dan perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong kerana turut mencemaduli dalam meredah banjir serta terlibat dalam misi bantuan pada mangsa-mangsa banjir di pusat penempatan sementara dan juga kampung-kampung di sekitar Pahang bawah-bawah ini. Saya telah mengarahkan agensi kerajaan yang berkaitan untuk menyegerakan segala bentuk bantuan bagi membaik pulih kerosakan infrastruktur kecil, rumah mangsa banjir serta membantu meringankan beban rakyat akibat RM1 negara di bawah NADMA bagi perbelanjaan operasi banjir agar kekal selamat.
buat seluruh rakyat Malaysia, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana memahami dan terus menyokong usaha kerajaan ini. Juga tidak ketinggalan penghargaan saya pada semua pihak NGO dan sukarela. Saya menaruh penuh kepercayaan walaupun kita menghadapi 1001 masalah, namun kita juga mampu mengilhamkan 101,001 penyelesaian. Kita perlu berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ilham dan kudrat yang dikurniakan, kita semua mampu membentuk kehidupan yang lebih baik. I believe the resourcefulness, tenacity and resilience inherent in our true Malaysian spirit will serve us well in facing this great adversity. We will prevail, inshallah.